Anda tahu mengapa Anda tidak boleh? Adakah Anda mudah mempercayai pada Ritau yang Anda tidak kenali? Seorang lelaki tua yang mengembara ke seluruh dunia berkata, dia pernah bertemu dengan pertapa jahat semasa dia muda. Ia adalah untuk merampas mayat orang lain. Keluarga itu, pada masa itu, anak sulung meninggal dunia dalam kemalangan kereta. Sebuah keluarga yang bersedih menguruskan pengebumian untuknya. Namun, apabila anak bungsu keluar dari hospital, apabila saya pulang ke rumah dengan sijil kematian abang saya, tetapi mendapati bahwa mayat abang telah dipindahkan semula ke katil bilik tidur. Pada masa ini, ibunya datang kepadanya. Cakap perlahan-lahan, perlahankan suara Anda. Jangan kejutkan Abang Awak. Abang Awak masih diselamatkan. Orang yang kami jemput balik. Anak bongsu tiba-tiba melihat sijil kematian yang dikeluarkan oleh hospital di tangan Anda. Pikiran kebetulan timbul di dalam hati saya. Mungkinkah diagnosis hospital itu salah? Orang mungkin masih hidup. Dia cepat-cepat mengikut masuk ke dalam rumah. Saya hanya melihat sekeliling katil, kecuali ayah saya dan orang tua yang berpakaian pelik. Kuba lihat abang yang sedang berbaring di atas katil. Jantung menjadi sejuk tiba-tiba. Yang terbaring di sana jelas satu. Mayat, mati, muka yang pucat dan tidak berdarah. Jika maklumat diperhatikan, Anda juga boleh menemui bintik-bintik mayat yang baru muncul. Abang saya tidak dapat diselamatkan, baru mendapat berita buruk. Saya pulang dari sekolah semalaman. Fakta memasak untuk 2 hari ini. Manusia hampir kebas. Sehingga kini saya juga tidak boleh menerima abang saya yang membesar bersama. Jadi sudah tiada. Ibu menangis. Air mata keluarga itu terdesak dan tidak dapat melepaskan diri. Tetapi bagaimana ia tidak boleh diterima? Anda juga tidak boleh mengekalkan fantasi ini. Tidak ada seni menghidupkan orang mati di dunia ini. Abang saya tidak dapat kembali. Saya mendongak dan melihat orang-orang yang berdiri di sebelahnya. Berpakaian seorang demi seorang, tidak kelihatan seperti orang biasa. Memakai sesuatu seperti jubah, biku, bukan biku. Tahu adalah salah. Ya, saya tidak tahu di mana untuk menjemput orang kenamaan dunia. Memikirkan orang-orang ini untuk memperbodohkan ibu bapak saya. Saya tidak marah. Ayo, apa yang Anda lakukan? Saya meninggikan suara dan bertanya kepada mereka. Ini semua tuan yang saya jemput dari luar. Mereka mempunyai kuasa ajaib untuk menyelamatkan abang Anda. Ayah saya menghalang di hadapan saya. Saya tidak sangka. Saya telah membaca banyak buku. Bapak yang pernah berkhidmat di Biro Pendidikan. Anda boleh mempercayai omong kosong itu, Ayah. Pihak hospital telah membuka sijil kematian. Abang saya sudah mati. Tidak boleh kembali. Kamu orang muda memang bodoh membaca. Seorang lelaki separuh umur berjubah melangkah ke hadapan. Saya selalu berpikir bahwa apa yang ada dalam buku teks adalah segala-galanya. Barang yang diturunkan dari nenek moyang selama beribu-ribu tahun. Lebih baik daripada tahan-tahan yang Anda habiskan untuk belajar. Saya malas, Nak, mendengarnya. Saya akan terus memberi Anda seberapa banyak yang Anda mahu. Abang saya sudah tiada, biarkan dia berehat dengan tenang. Awak, pergi balik mana? Ayah saya memegang saya dari tepi, mengenyitkan mata kepada bidadari besar itu. Tinggal sendiri dan buat kerja pemikiran untuk saya. Saya tunjuk dan baring di atas katil. Kakak yang sudah lama tidak marah berkata, "Ayah, jangan keliru. Saya tahu awak berat hati untuk memotongnya. Tetapi perkara itu sudah berlaku. Ayah, pegang tangan saya. Saya merasakan tangannya sejuk seperti abangnya. Ambil. Ayah, ia tidak keliru. Dalam keadaan ini, sama ada dia kurafat feudal atau tidak. Saya ingin mencoba setiap peluang 1x,0. Memandang mata ayah saya yang memerah. Saya sudah berlembut hati. Saya tidak sangka ayah yang kuat dan berwajah cantik pada hari bekerja. Sangat malu. Walaupun saya tidak nampak dia menangis. Tetapi matanya yang merah memberitahu saya air mata pasti tidak kurang. Saya berjanji dengan mereka. Dia gila. Tetapi tempohnya hanya 1,5 hari. Saya sudah membuat perjanjian dengan krematorium.
Mereka akan datang menjemput orang esok, walau apapun, ia akan diketahui pada petang esok. Walaupun saya tidak boleh mula berhayal, tetapi pada masa ini masih ada satu suara yang bergema di telingaku. Bagaimana jika ia benar? Masa semakin suntuk di bawah arahan Daxian. Mereka mula bertindak serta-merta. Menurut Daxian, teknik kebangkitan ini ia hanya boleh digunakan bagi mereka yang baru meninggal dunia. Had ialah 7 hari orang mati dalam masa 1 atau 2 hari. Jiwa orang mati baru saja dicabut dari badan, masih berkeliaran dan mati selama 3 atau 4 hari. Jiwa orang mati akan berencer-encer hanyut dari segala-galanya. Manusia mati selama 5 atau 6 hari. Jiwa akan datang ke tempat mengetahui yin dan yang. Ia adalah sempadan antara bumi dan neraka. Pada hari ke-7, pari-pari akan datang, tidak akan hidup. Kini, 2 hari telah berlalu sejak kemalangan itu. Mereka mempunyai banyak genggaman pada api. Selepas mendengar kata-kata ini, saya sudah menyesal berjanji dengan mereka. Ia adalah latar belakang dalam novel fantasi. Jika benar-benar mengikut apa yang mereka katakan, hospital di seluruh dunia harus ditutup. Tetapi, ibu bapak sudah hilang akal sekarang. Pemergian abang mereka amat menyakitkan hati mereka. Jika Anda tidak membenarkan mereka mencoba, mereka akan sentiasa menyesal. Beberapa bidadari besar berjubah keluar masuk pintu rumah, masuk ke dalam semua jenis senjata ajaib yang pelik. Jadikan rumah Anda seperti set film menurut mereka. Ia memerlukan 2 prosedur untuk menghidupkan abang saya semula. Pertama sekali, prosedur pertama ialah pengacara jiwa. Mereka akan menggunakan jimat untuk menentukan lokasi jiwa abang saya. Lihatlah, jiwanya sudah terapung ke suatu tempat sekarang. Kemudian bantu dia masuk semula ke dalam badannya. Hanya gurauan. Saya coba beberapa kali untuk keluar dan bersembunyi daripada mereka. Semuanya disekat oleh Daxian. Kata ahli keluarga, mau berkumpul. Dengan cara ini, jiwa abang lebih mudah dipahami. Kami tidak mempunyai pilihan selain tinggal di bilik. Biarkan mereka bermain-main. Lagipun, ia hanya tinggal setengah hari sahaja lagi. Saya nampak bidadari besar itu, sebuah meja besar, diletakkan di halaman rumah. Terdapat lilin di atasnya. Run, kepala biri-biri. Ada yang tidak tahu apa itu tumbuhan. Dan sehelai kertas pembelian yang besar, Daxian menulis dan melukis di atas kertas. Kemudian berseronok dengan beberapa orang ibu bapak saya. Sudah bermula. Pemandangan jiwa adalah sama seperti dalam dongeng pena. 4 orang memegang berus rambut, kemudian berus akan berada di bawah pengaruh beberapa jenis daya. Jawaban kepada soalan mereka, saya berdiri di tepi. Tidak mengambil bahagian adalah keuntungan saya. Tidak lama kemudian, saya mendengar jeritan ibu saya yang berbisik. Selepas itu, ayah saya turut terkejut. Saya tidak tahu. Saya pasti yang itu sudah bergerak sendiri. Dengan cara itu, mereka akan tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Dengar kata-kata bidadari itu. Kemudian cari peluang lain untuk mengaut keuntungan. Jika ibu bapak saya, bukan karena Anda masih dalam suasana sedih. Ia tidak akan begitu mudah diambil kesempatan. Ibu Botau tiba-tiba memanggil nama saya. Dia berlari ke sini, keterujaan yang tidak dapat dikawal di mata. Jiwa abang awak dekat rumah. Dia sudah membalas. Jadi, pengacara masalah. Cepat hantar dia balik. Saya agak tidak berdaya. Abang awak kata dia paling merindui awak sekarang. Saya ingin bercakap dengan Anda. Anda biarkan dia hidup dan bercakap dengan saya lagi. Tidak. Tuan sudah berkata, terpulang kepada Anda untuk memanggilnya semula. Saya tidak dapat menahannya lagi. Bajingan itu tahu. Saya paling tidak percaya dengan gaya dia. Dia hanya datang untuk mencari saya. Apa yang lebih teruk daripada hati? Menyeru jiwa. Dihidupkan semula. Supaya abang saya mati pun tidak dapat berdamai. Baiklah, saya akan hancurkan tempatnya nanti. Saya masuk ke halaman rumah. Duduk dengan punggung Anda di hadapan meja. 2 aksara besar tertulis di atas sehelai kertas putih di atas meja. Adakah terdapat berus di sebelahnya? Nampaknya, ia lebih kurang sama seperti yang dimainkan oleh si Shen Li, jenis orang yang memegang pen. Kemudian, permainan yang membosankan untuk bertanya soalan. Saya tahu, biar saya pegang pen ini. Betul? Daxian, yang duduk di seberang jalan, tersenyum. Saya rasa, dermawan kecil itu juga paham. Tetapi, jujurlah,
Jujurlah, sebenarnya ini semua adalah cadangan psikologi untuk menguatkan diri. Semakin dipanggil keikhlasan, semakin Anda tertipu. Akhirnya, Anda hanya akan mendapat hasil yang Anda mau lihat. Saya tahu, ia akan bermula tidak lama lagi. Ayo, cakaplah. Saya menggenggam berus bersama dengan Tuan, kedua-dua tangan dilipat dan digantung di udara. Liu Bowen, adakah Anda berhampiran? Liu Bowen, ialah nama abang saya. Suara baru saja jatuh. Berus yang saya pegang di tangan saya. Perlahan-lahan, ia mula masuk ke dalam kertas putih. Ia adalah pergerakan sisi perkataan. Akhirnya jatuh dari perkataan ya. Dan melukis bulatan. Saya tidak menolak dengan kuat sepanjang masa. Tetapi saya rasa, Tuan di seberang sana pasti keletihan. Diikuti dengan soalan kedua. Liu Bowen, adakah Anda gembira karena abang Anda ada di sini? Berus akan jatuh di atas salib selepas itu. Tetapi berhenti apabila Anda hendak menyentuh kertas. Karena saya menggenggam erat berus rambut dan mengangkatnya ke atas. Saya dapat merasakan satu lagi konfrontasi dengan satu kuasa. Itu jelas Tuan yang duduk di seberang jalan. Saya mendongak ke arah Tuan dan tersenyum kepada penderma kecil. Anda tidak begitu berpuas hati. Saya juga tak tahu. Mungkin abang saya tak berapa nak jumpa saya. Sejurus selepas itu, saya membuka mulut untuk bertanya kepada Dok. Adakah Anda ingin kembali? Setelah berkata demikian, saya menggenggam berus dan bergerak ke arah tidak. Jika Anda boleh membuat bulatan di atas tidak, maknanya abang saya langsung tidak mau dibangkitkan. Kebetulan saya mengambil peluang untuk menghantar mereka pergi. Saya berjaya mengalihkan berus ke kertas putih. Adakah ia ditengga-tengga perkataan? Tiada sedikit pun rintangan yang dihadapi sepanjang perjalanan. Nampaknya Tuan tidak terlalu seronok dan lebih baik daripada saya. Berhenti bergaul dengan saya. Lelaki dalam lingkungan 20. Akhirnya, saya tidak takut untuk meja. Tetapi, apabila saya menggerakkan pen di atas budak, tetapi mendapati berus tidak dapat ditekan ke bawah. Jelas, ada satu kuasa yang menghalang saya. Daripada menekan ke bawah, saya memandang Tuan di seberang jalan. Ekspresi santai. Ia tidak kelihatan seperti Anda Cuba. Memaksa, sejurus selepas itu, berus bermula dengan kuasa yang sangat besar yang tidak dapat dilawan. Bergerak ke arah lain. Saya menggunakan kekuatan penyusuan susu untuk melawannya. Saya hampir tidak menghentikan berus rambut itu. Kekuatan kawasan yang luas. Ia telah menyukarkan saya untuk mengekalkan keseimbangan. Jika Anda pergi lebih jauh, saya takut saya akan jatuh. Tetapi keanehan sahaja tidak cukup untuk membahagiakan saya. Pasti ada sesuatu di bawah meja. Atau lelaki tua di hadapannya ini benar-benar kuat. Jika ada jiwa yang benar-benar menggunakan pen kawalan. Apakah jenis bulatan yang Anda gunakan untuk melukis? Anda tidak boleh menulis sendiri apa yang Anda ingin katakan. Hanya apabila saya memikirkannya. Detik seterusnya sesuatu yang menyeramkan berlaku. Berus-berus di bawah pegangan kami berdua mula bergegar tidak teratur. Bukan kiri atau kanan. Besarnya kuasa itu buat saya terhayang-hayang dengan lelaki tua di seberang jalan. Ketidakupayaan untuk mengekalkan keseimbangan. Kedua-duanya dipegang oleh pen ini. Akhirnya, apabila Bruce berhenti, saya hanya mendengar jeritan ibu saya. Saya mendongak dan mengerling ke atas kertas. Terjumpa di atas kertas putih, saya menulis perkataan tahu dalam Cheng Kaigo. Itu nama saya. Ibu jatuh melutut ke tanah sekaligus. Abang awak benci. Awak, lihatlah perkataan di atas kertas putih. Otak saya menjadi kosong dalam udara panas di sekeliling. Seolah-olah Anda benar-benar mempunyai sepasang mata yang tidak kelihatan. Pandang saya. Ateisme yang dikenal pasti dalam kehidupan masa lalu telah runtuh. Adakah Anda benar-benar mengatakan bahwa ada jiwa di dunia ini? Mungkinkah dia benar-benar boleh hidup, Abang? Pikirkan di sini. Tiba-tiba rasa pening melanda, tidak berdaya, dan rebah ke tanah. Apabila ayah melihat ini, dia bergegas membantu saya bangun. Kau tahu, apa masalah awak? Baiklah, ia adalah perkara biasa, bahwa Anda tidak boleh menerimanya pada mulanya. Daksian berjalan melepasi saya. Tukang kebersihan itu mengerling ke arah saya. Selepas keributan, ia sentiasa dalam pikiran saya. Ingat perkataan di atas kertas putih itu. Itu memang kelihatan seperti nota Abang. Kaligrafi Abang sangat baik. Tulisan biasa adalah teratur seperti 1000 helai. Rata-rata orang tidak boleh meniru.
kepercayaan saya kepada hantu-hantu ini. Pada masa ini, banyak peningkatan. Terdapat juga keterujaan yang tidak terkata pada masa yang sama. Saya akhirnya paham, Ayah, mengapa Ibu berminat dengan tahyul kebangkitan. Apabila teknik kebangkitan mungkin menjadi kenyataan, kegembiraan saudara Mara yang dibangkitkan daripada kematian akan mengatasi segalanya. Petang sudah tiba. Mulakan prosedur kedua untuk menyediakan majelis. Peri-pari besar berzikir dan berdoa di rumah mereka. Saya pergi ke kedai ubat di bandar bersama ibu bapak saya, beli dan kubah bahan yang diperlukan. Saya duduk di barisan belakang kereta, namun mereka Mario Rau berhampiran kereta. Enggan datang lambat laun. Ayah membuka pintu pemandu kereta sambil merenung stereng, Shiter agak-agak untuk menyelamatkan Botao. Anda boleh memandu hari ini. Saya terkejut, selalunya asalkan ayah ada di rumah. Saya dan abang hanya ada satu kereta. Kenapa tiba-tiba awak minta saya memandu? Tetapi tidak terlalu memikirkannya. Mungkin ayah saya tidak sehat. Lagipun, abang saya baru saja meninggal dunia dalam kemalangan kereta. Memandu mengingatkan dia tentang sesuatu yang buruk. Jadi, saya mengambil tempat duduk pemandu utama dan bertanggung jawab untuk memandu. Jawatan pembantu juru terbang kosong. Ibu dan ayah, mereka semua duduk di barisan belakang. Ia membuatkan saya berasa pelik. Namun, apabila kami balik dari kedai ubat, selepas membeli barang, sesuatu yang lebih pelik berlaku. Jom, saya yang memandu, mempunyai satu, tidak ada kena-mengena dengan mereka yang duduk di tempat duduk belakang. Menenangkan emosi mereka, juga merendahkan jangkaan mereka untuk kebangkitan semula. Lagipun, saya belum meluluskan sepenuhnya perkara itu. Namun, dalam perjalanan balik, saya mendapati bahwa suara dan tindak balas mereka semakin mengecil, seolah-olah mereka tidak wujud. Sehinggalah saya melihat ke belakang melalui cermin pandang belakang. Tiba-tiba dikejutkan, saya hanya dapat melihat wajah mereka. Pucat seperti orang mati, lebih daripada abang yang sudah mati. Lebih kurang, marah, dua orang menggigil di tempat duduk belakang. Ibu dan ayah, apa masalah kamu? Rasa tidak selesa? Tidak mengapa, Anda boleh memandu dengan baik. Ayah awak dan saya mabuk perjalanan sikit. Jerawat yang besar meleleh keluar dari dahi ibu. Bibir ungu yang berpeluh tidak dapat berhenti berdiri. Melihat ini, saya cepat-cepat meletakkan kereta di tepi jalan, buka pintu belakang untuk menyimak keadaan mereka. Tanpa diduga, ayah saya nampak saya memberhentikan kereta. Tiba-tiba marah. Apa yang Anda lakukan apabila Anda memberhentikan kereta? Cepat, cepat, cepat. Ayah saya menjerit histeria kepada saya. Suara serak hampir seperti meraung. Saya terkedu dulu. Selepas itu, cepat-cepat masuk semula ke dalam kereta dan teruskan memandu. Kami tidak berkata sepatah pun dalam perjalanan balik. Saya agak takut. Jarang saya melihat ayah saya berkelakuan tidak senonoh seperti ini sebelum ini. Abang saya meninggal dunia. Adakah Anda terlalu memukulnya? Atau adakah rasa takut timbul secara spontan? Saya rasa seperti sedang duduk di tempat duduk belakang sekarang. Tidak banyak seperti saya. Selepas ibu bapak menyediakan semua bahan, pari-pari besar memulakan persiapan jiwa mereka. Saya telah melihat abang saya dipermainkan oleh mereka. Bermain-main dengan barang yang sama. Ibu bapak ada untuk membantu mereka. Yang pertama ialah mengeluarkan 7 jarum keluli kira-kira 20 cm. Ditikam 7 bahagian badan abang masing-masing. Itu 7 titik akupunktur. Untuk menyekat sumsum kehidupan dalam badan apabila seseorang mati. Sumsum akan beransur-ansur berlalu dari badan. Tunggu, sehingga air menjadi kering. Badan tidak lagi dapat memberi makan jiwa. Jarum keluli menusuk badan abang. Darah hitam mengalir keluar. Sudah tentu saya tahu bahwa selepas seseorang meninggal dunia, darah membeku dalam saluran darah. Jadi, ia tidak sepatutnya berdarah. Dan saya, pada masa itu, tidak dapat merawat apa-apa yang kelihatan dengan kewarasan lagi. Karena semuanya terlalu songsang. Ibu bapak, abang, dan bidadari besar itu, abang diikat menjadi landak dengan 7 jarum keluli. Kemudian dimasukkan ke dalam satu penuh. Besen besar yang dibancuh dengan pelbagai herba. Bau yang tidak terkata meresap ke seluruh bilik. Tidak boleh mengatakan sama, ada ia bau basah atau bau herba. Majelis sudah siap, hanya menunggu kepulangan esok. Ini
adalah ibu yang datang. Anak yang malu, ibu ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Guru berkata, saya perlu menahan awak di bilik abang awak malam ini, karena abang Anda biasanya paling menyakiti Anda. Dia sanggup balik hanya jika ada awak di sana. Tiada masalah, saya bersetuju tanpa teragak-agak. Orang mati bermalam dalam satu bilik, bunyi macam menyeramkan. Tapi itu abang saya, abang yang paling jaga saya sejak kecil, adalah yang terbaik buat saya. Walaupun dia bertukar menjadi zombie, saya juga tidak percaya dia akan menyakiti saya. Selepas itu, saya baring di atas katil di bilik abang saya. Abang, mayat abang direndam dalam besen kayu besar di atas tanah. Kelihatan agak menakutkan. Tapi saya tidak takut. Sekali lagi, dia abang saya. Hidup atau mati? Saya ingat, semasa saya kecil, setiap kali saya menonton film seram, saya akan takut untuk menyelinap masuk ke dalam biliknya. Tidur. Dengan dia, saya ada abang di sisi. Dia sentiasa memberi saya rasa selamat yang paling besar. Jika abang benar-benar bertukar menjadi hantu, kemudian dia diam-diam melindungi saya. Hantu adalah hantu yang baik, tetapi bidadari yang tidak tahu apa yang sesuai untuk mereka. Tidak seperti makcik yang baik, dimainkan secara berbeza oleh mereka. Telah sampai ke tahap hilang akal. Saya akan berhati-hati dengan mereka esok. Saya tidak tidur lena pada waktu malam. Selalunya dalam film seram. Apabila seorang lelaki berjaga-jaga untuk mayat, kemungkinan besar mayat ini akan hilang secara tiba-tiba apabila Anda menoleh ke belakang. Atau apabila saya bangun pada waktu malam. Mungkin karena terlalu banyak melihat perkara sebegini, saya berbaring di atas katil. Sekali-sekala, lihat besen kayu di atas tanah. Saya nampak abang saya masih terbaring dalam keadaan tenang. Saya tidak risau, jadi saya tertidur dengan rasa tidak enak. Tetapi setiap 10 menit tidur, pasti akan bangun sekali. Kemudian duduk dan lihat besen kayu. Pastikan mayat masih ada. Lalu jatuh semula dan terus tidur. Kebangkitan yang sama berlaku selepas beberapa ketika bangun dan semak semula selepas bangun 5 atau 6 kali. Saya penat. Akhirnya tertidur dalam keadaan terpinga-pinga. Nampaknya tidur lama kali ini. Saya pikir saya boleh tidur sehingga subuh, boleh tidur sampai tengah malam. Saya hanya merasakan kesemutan di seluruh badan saya. Terdapat bau busuk yang menjijikkan pada masa yang sama. Bau herba campuran tercurah ke dalam rongga hidung. Saya membuka mata saya. Saya mendapati diri saya terbaring di dalam besen kayu. Kedua-dua tangan dan kaki masing-masing dipasang dengan jarum keluli panjang. Saya juga mempunyai jarum keluli yang dimasukkan ke dalam penutup Skyrim saya. Sama seperti abang saya, terbaring di dalam besen kayu. Ramuan berbau busuk tidak sampai ke telinga saya. Rasa sesak napas yang terdesak menyelubungi saya. Saya mahu duduk dari besen kayu, tetapi saya mendapati bahwa saya tidak dapat bekerja sama sekali. Pada masa yang sama, katil kayu berderit di sebelahnya. Bunyi berderit. Itulah arah katil kayu yang saya baru tidur, seolah-olah seseorang telah turun dari katil. Langkah kaki semakin hampir. Hati saya sudah sampai ke kerongkong saya. Rasa sesak napas yang terdesak menyelubungi saya. Matanya terbeliak merenung langit. Akhirnya, muka pucat terjulur masuk dari tepi besen kayu. Itu muka abang yang bertukar menjadi mayat. Dia merenung saya dengan mata yang berbintik-bintik dan tidak bermaya. Ketakutan saya melonjak ke tahap yang melampau. Kegilaan mati membanjiri otak saya. Buka mulut, awak menjerit seperti kambing untuk disembelih, tetapi tidak dapat mengeluarkan sebarang bunyi. Tiba-tiba segala-galanya di sekeliling menjadi kabur. Saya hanya mendengar satu yang biasa, suara yang meyakinkan. So tahu, apa masalah awak? Saya bangun dengan kuat, seluruh badan telah dibasahkan dengan peluh. Iya, adalah mimpi. Sekarang sudah subuh. Ibu saya menyentuh dahi saya dan terus menghiburkan. Adakah Anda mengalami mimpi ngeri? Saya baik. Saya menoleh dan mendapati abang saya di dalam besen sudah tiada. Saya bertanya kepada abang saya, "Cigu, mereka sudah membuat persiapan di halaman rumah, Ibu?" Saya rasa ada sesuatu yang tidak kena. Di manakah Anda mendapat tuan-tuan ini? Aduh, budak bodoh, Anda terlalu tertekan. Ibu tidak meletakkan kata-kata saya dari hati. Tetapi selepas pengalaman malam tadi, saya rasa
Semakin banyak orang-orang bidadari itu bukan orang yang baik. Buka sudut tirai. Saya nampak bidadari besar itu menulis dan melukis pada abang saya. Saya mengeluarkan telepon saya. Hidupkan semula. Setuan. Memasukkan bar carian. Dalam hasil carian, serta merta, muncul keajaiban Asia Tenggara. Perkataan Horcrux. Saya tidak mempunyai kesabaran untuk membaca satu persatu. Bagaimanapun, tidak ada sedikit pun penerangan tentang kebangkitan. Tonton pengenalan seorang netizen. Ritual ini khusus untuk mereka yang hampir mati. Mendorong jiwa-jiwa yang mengeluarkan sarung. Biarkan mereka tinggal di luar badan fisikal, sehingga daging mati sepenuhnya. Makan lagi yang wujud dalam jiwa. Zhao Yang membaca teks ini pada screen. Terasa menggeletar di dalam perut saya. Rasa muntah yang tidak dapat dikawal muncul. Saya membongkok, memuntahkan seteguk darah hitam dari mulutnya. Apabila abang saya dicucuk jarum keluli ke dalam kulit, darah hitam yang mengalir keluar terasa sama. Ini sangat jahat. Apa sahaja yang mereka lakukan. Ia tidak boleh diteruskan lagi. Saya bergegas keluar dari pintu. Hanya mayat abang yang terbaring di atas tanah di halaman rumah. Bawa saya keluar bilik yang ditajam oleh pari-pari besar. Berpikir untuk masuk dan berhadapan dengan mereka. Hancurkan mereka semua, baru nak masuk pintu. Saya mendengar nomor yang lebih kecil datang dari dalam. Bilangan, bunyi hujan. Apa nak buat budak itu? Tidak akan kembali. Tak boleh ukut abangnya. Ya, jangan kembali. Dan tarik ke bawah. Yang kecil itu pula. Cukup untuk kita makan. Yang kecil di dalam mulut mereka. Sepatutnya merujuk kepada saya. Tetapi apa yang Anda maksudkan dengan makan? Jika Anda tidak mendengarnya dengan telinga Anda sendiri, saya tidak akan percaya. Ini adalah apa yang manusia boleh katakan. Mungkinkah bidadari ini benar-benar bukan manusia? Saya bangun dan mengintip ke dalam rumah. Saya melihat dua orang berpakaian jubah, lelaki tua yang berwarna-warni, berdiri di dalam rumah, yang di atas leher mereka bukan muka manusia. Ia adalah yang bermata merah, muka babi hitam, dan berbulu tebal. Saya menahan rasa terkejut, tercekik napas sejuk di kerongkong untuk masa yang lama tidak dapat menenangkan. Keluar dari rumah itu dengan segera. Nampaknya, keadaan sudah jauh di luar kawalan saya. Tidak kira sama ada saya adalah hantu baru sebelum ini. Jangan percaya, kedua-dua lelaki ini benar-benar bukan manusia. Sekarang ibu bapak saya telah disihir oleh mereka. Jika Anda ingin hidup, Anda hanya perlu meminta bantuan dari luar. Perkataan penggerak terlintas di pikiran saya. Walau apapun kesulitan, Anda hanya perlu menghubungi polis. Tiada raksasa dibenarkan menjadi bidadari selepas penubuhan negara. Tunggu sehingga polis tiba. Walaupun Anda raksasa, Anda juga perlu patuh dan kembali kepada bentuk asal. Saya balik ke rumah. Saya mengeluarkan telepon bimbit saya dan melihat tiada sesiapa di sekeliling. Diam-diam menghubungi polis. Selepas 3 bunyi, bip, telepon akhirnya disambungkan. Satu suara tua berdering di ujung telepon. Hati saya yang tergantung akhirnya mendapat sokongan. Hai, adakah itu balai polis? Saya ingin melaporkan jenayah. Saya mempunyai 2 pembunuh di sini. Sila datang cepat untuk membawa polis ke sini secepat mungkin. Saya tidak mengatakan ada 2 ekor babi dalam keluarga. Ia akan dianggap sebagai neropati. Tiada balasan dari pihak lain. Semasa saya bersedia untuk terus melaporkan alamat, suara tua itu adalah yang pertama bercakap. Saya paham. Botau, jangan bergerak dulu. Saya akan pergi ke sana sekarang. Suara tegas dan tenang lelaki tua itu meyakinkan. Tetapi saya belum menyatakan lokasi saya lagi. Bagaimana dia boleh sampai ke sini? Tunggu sebentar. Saya sudah menyemak nomor pada telepon saya. Tiba-tiba saya merasakan napas sejuk di bagian belakang. Ia adalah telepon polis. Betul, tapi kenapa dia tahu nama saya? Beo tahu. Sudah terlambat untuk menyemak. Sudah terlambat untuk membuat alasan. Apa yang berlaku sekarang? Ia bukan lagi sesuatu yang saya paham. Saya hanya tahu, sekarang keluarga kami berada dalam bahaya besar. Tiada masa menunggu polis tiba, dan ia tidak kelihatan seperti polis sama sekali. Saya akan lari untuk hidup saya sekarang. Melarikan diri dari sini dengan segera. Saya mengheret kaki saya ke halaman rumah. Mayat abang ditemui di atas meja panjang. 2 rel panjang. Jejak terbentang
datang dari bawah abang, dihubungkan dengan ibu bapak yang melutut di atas tanah. Ibu, mereka berdua berlutut di hadapan mayat abang, tangan berlumuran darah. Saya tidak tahu darah siapa. Matanya merah darah dan tidak berakal memandang ke hadapan. Saya tidak dapat mengesahkan lagi pada masa ini. Adakah mereka masih ibu bapak saya? Saya takut walaupun begitu. Semangat mereka. Saya juga telah disihir oleh dua raksasa itu. Lelaki, saya masih tidak boleh kejam dan meninggalkan mereka. Lari. Untuk hidup Anda sendiri. Saya melangkah ke hadapan dan menepuk bahu ibu saya. Ibu menolehkan kepalanya untuk berayun. Saya membuat isyarat mengejek seorang kanak-kanak. Diamlah, ibu bapak, kita kena pergi cepat. Botau, awak nak pergi mana? Kedua-dua bidadari itu bukan manusia sama sekali. Jika kita tidak lari lagi, kita akan mati. Apa maksud awak? Daksian, tolong kami selamatkan abang awak. Ayah, berdiri, merenungku berkerut dahi. Awak tanah abang, awak balik ke. Ibu juga berdiri. Betul? Awak tak, nak abang awak balik ke. Sudah tentu, saya berharap. Tetapi, pada masa ini, iya nak. Iya nak. Bunyi sejuk seperti bilik bawah tanah yang berais datang dari belakang. Awak tak nak, abang awak balik ke. Pusingkan kepala Anda. Dua bidadari besar berjubah sudah berdiri di belakang saya. Pandang terus ke arah saya, kemudian mengambil langkah dan mendekatkan diri kepada saya. Sedikit demi sedikit, jangan datang sini. Saya tidak takut dengan awak. Keluar dari rumah saya sekarang. Jika tidak, saya dia lualukan. Dari itu, tidak mundur sedikit pun. Masih menekan saya. Setapak demi setapak, saya mengambil batu yang ada dan menghempas ke arahnya. Dihalau dari jalan, dia mengambil kesempatan dan mengeluarkan jarum perak dari tangannya. Ia seperti menikam abang saya. Keluarkan jarum perak dan tikam saya. Saya panik. Pegang lengannya untuk melawannya. Di samping itu, seorang bidadari besar datang untuk membantu. Saya memalingkan kepala saya untuk meminta bantuan ibu bapak saya. Keinginan untuk membangkitkan sedikit kewarasan mereka. Ayah, tolong saya. Tetapi ayah hanya berdiri terpinggah-pinggah. Di mana dia berada? Daksian mengacau saya dan berhenti bergelut untuk berbakti kepada saya. Tiada siapa yang boleh menyelamatkan Anda. Dan Anda sudah mati. Saya juga sudah mati. Saya juga sudah mati. Apa maksud awak? Kesemutan datang dari lengan. Jarum keluli itu menembusi kulit saya. Saya melihat ibu bapak saya tidak bertindak balas. Kedua-dua bidadari berkepala babi itu tidak lagi berpura-pura. Wajah orang-orang mereka serta-merta ditutup dengan bulu. Taring besar itu tercabut dari mulutnya. Penampilan sangat berbahaya. Hanya apabila saya pikir saya akan mati hari ini. Tiba-tiba dua letusan kuat datang dari halaman rumah. Orang yang terkejut tidak dapat pening dengan baik. Seseorang datang dengan dua orang berkepala babi dan melepaskan saya. Kemudian, sepat-sepat naik ke cucur atap dan melarikan diri. Selepas mereka pergi, ibu bapak saya Serti Marta berasa sioliwala. Mereka telah dinyah bunuh. Lari! Dan tolong saya bangun. Periksa kecederaan saya. Saya rebah ke tanah dengan tidak berdaya. Pergaduhan dan ketakutan tadi telah meletihkan saya, tetapi mujurlah. Ia akhirnya diselamatkan. Dua dentuman kuat tadi menghalau tuannya. Adakah saya yang menghubungi polis? Tersenyum. Polis tiba. Masa itu, saya nampak asap yang tertinggal dari letupan itu. Secara beransor-ansor keluar dari satu figura. Selepas menyemak orang, tekanan yang terkumpul selama beberapa hari akhirnya dapat dihilangkan. Air mata di mata Anda dia lualukan. Lelaki ini ialah datuk saya. Kedua-duanya sudah tua. Apa yang awak buat main-main di rumah? Jube menakutkan kanak-kanak itu. Atuk membawa pistol dalam satu tangan, memasuki halaman dengan guru di sebelah tangan. Dua orang ibu bapak melihat datuk. Serta-merta dia menundukkan kepalanya kepada kanak-kanak yang melakukan kesilapan. Ayah, kenapa kamu di sini? Saya tidak akan datang lagi, cucu kepada keluarga Liu lama kami. Saya akan biarkan kamu berdua hoho mati. Atuk tidak pandai memarahi ibu bapaknya, memanggil mereka ke tepi. Ibu dan ayah mengangguk, tetapi tidak berani membalas. Saya akhirnya berasa lega apabila melihat adegan ini. Akhirnya ada orang biasa di rumah. Saya tidak sangka orang yang paling memahami dalam keluarga. Ternyata datuk yang tidak bersekolah selama beberapa hari. Tidak kira bagaimana saya memujuknya. Sebelum ini, ibu
Ibu bapak tidak boleh dibenarkan untuk kembali sedar. Saya tidak tahu apa yang Datuk katakan. Tiba-tiba, ibu bapak mengecilkan kening mereka selama beberapa hari, terbentang dalam sekelip mata. Seolah-olah dia tidak pernah taksub. Dengan kebangkitan abang lagi, saya benar-benar menerima hakikat bahwa abang saya sudah tiada. Kalau boleh, orang yang lebih tua perlu bercakap selepas menerima teguran Datuk. Ibu dan ayah, datang, tolong saya untuk memeriksa kesantikaman di lengan saya, menyentuh kepala saya dengan rasa sakit, sambil menyalahkan diri sendiri. Saya benar-benar keliru dengan ayah awak. Hampir membunuh awak dan abang awak, potongan saya. Mama paling sayang awak, walau apapun. Ibu tidak boleh mahu melakukan apa-apa untuk menyakiti Anda. Ibu memegang saya dengan tangan yang kuat dalam pelukannya. Saya sudah lama tidak mahu melepaskan ibu. Saya tidak menyalahkan Anda. Kedua-dua barang itu sangat jahat. Selepas beberapa ketika terdengar bunyi dentuman yang perlahan di telinga. Ibu menangis lagi. Saya tolong dia. Lap air matanya perlahan-lahan. Dia memandang saya dengan muka sedih. Tetapi senyuman samar-samar muncul. Ayah saya meletakkan tangannya di bangku saya dan menggelengkan kepalanya tanpa henti. Saya benar-benar menyalahkan diri sendiri. Saya tidak dapat menahan Anda jalang. Ini semua salah saya. Benda itu yang memukau. Awak, ini bukan apa yang saya cakapkan. Baiklah, semua yang saya patut katakan sudah habis. Datuk sedang bercakap, keutamaan kami ialah menghantar semula catatan blok itu dahulu. Dia mengangkat mayat abangnya di atas meja panjang, membawanya ke dalam rumah. Kami akan membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh bidadari besar. Pelbagai herbarun, semua jarum keluli dibuang ke dalam tong sampah. Saya nampak Datuk periksa badan abang dengan teliti. Bisik dalam mulut Anda, masih sempat. Saya akhirnya tidak dapat menahan keraguan dalam hati saya. Pergi ke hadapan dan bertanya kepada Datuk saya tentang kebersihan. Seperti pejalan kaki yang mati ais di padang pasir, terjumpa oasis. Terlalu banyak perkara pelik berlaku 2 hari ini. Datuk tidak dapat menjelaskannya dengan pemahaman saya sama sekali. Apa yang berlaku di sini? Abang saya memang boleh. Kebangkitan? Kebangkitan? Datuk sedang menyemak pakaian untuk abang saya. Sebagai balasan, orang mati tidak boleh dihidupkan semula. Apa yang mereka lakukan dengan semua ini? Yang hidup boleh mati. Saya keliru. Dan raksasa itu berkata, saya juga sudah lama mati. Apa maksudnya? Dewa tiba-tiba muncul di mata Datuk. Dia memandang saya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Adakah Anda mengalami apa-apa yang luar biasa baru-baru ini? Ingat balik sendiri, sejak abang saya meninggal dunia, badan saya juga sentiasa sangat lemah. Tadi saya muntah darah hitam pagi tadi. Selepas menjelaskan perkara ini kepada Datuk, dia hanya mengangguk. Cakap dengan diri sendiri, oke? Tidak ada masalah besar. Saya baru saja hendak bertanya, tetapi saya mendapat tahu bahwa Datuk telah memalingkan kepalanya ke tepi. Badannya menggeletar di atas lantai cangkuk. Jeritan kecil kedengaran lagi. Saya tidak berani bercakap lagi. Hanya berdiri diam di sebelah Datuk. Saya melihat 2 kesan air mata merangkak ke bawah kulitnya yang berkedut. Lelaki berambut putih itu menghadiahi lelaki berambut hitam itu dan menoleh memandang saya. Tanya Botao sambil tersenyum. Sudah berapa lama saya tidak berjumpa dengan Datuk? Sudah agak lama. Saya tidak menyadarinya sebelum ini. Saya baru teringat apabila Datuk mengingatkan saya. Nampaknya sudah lama tidak berjumpa dengan Datuk. Semasa kecil, saya dan abang saya suka berada di sekeliling Datuk, dengar cerita Datuk, bercakap pasal kisahnya. Sejak kami berpindah ke bandar, Datuk saya juga pernah tinggal di kampung halamannya. Kemudian, peluang untuk bertemu semakin berkurangan. Saya mendapat tanggapan bahwa Datuk saya kemudiannya jatuh sakit teruk. Barang yang dijual tidak sesuai. Saya tidak sangka ia akan pulih dengan baik sekarang. Bagaimana dengan belajar sekarang? Anda boleh pergi ke kolej. Baik, saya akan menamatkan pengajian di kolej tahun depan. Tengok abang, dia juga lulus awal dari sekolah yang berprestis. Saya ingin mengatakan bahwa abang saya lebih bersemangat daripada saya. Tetapi apabila memikirkan keadaan gelincir ke mulut dan berhenti memukul Datuk, saya akan membawa Anda ke bandar selepas saya tamat pengajian. Kami tinggal bersama. Tidak perlu, cukuplah cucu saya mempunyai hati ini. Datuk berpaling dan berlalu pergi, memandang punggungnya yang sudah tiada. Saya tidak tahu mengapa. Saya tiba-tiba berasa sedikit sedih. Air mata sudah meluncur di pipi apabila reaksi balas tiba. Tidak boleh berlengah lagi. Anda perlu menghantar semula catatan blok itu dengan secepat mungkin. Datuk membungkus mayat abang, bungkus dengan selimut.
Datuk menjelaskan bahwa babi hutan itu berenang. Hantu yang kesepian berkeliaran di sekitar sini, didedikasikan untuk memakan mereka yang hampir mati. Mayat masih berlumuran udara asing. Mereka melakukannya melalui kaedah kerohanian. Panggil balik jiwa abang untuk membiarkan abang. Yang mayat akan berlalu dengan lebih perlahan, supaya mereka sempat memakannya. Tetapi mereka menggunakan kaedah jahat ini. Bukan sahaja roh abang akan kembali, dan hantu liar dari semua jalur juga akan tertarik. Manusia tidak boleh dibangkitkan daripada kematian. Mesti sebelum gelap. Hantar mayat abang kembali ke tempat dia tidak bernapas. Dia adalah bilik mayat hospital. Jika tidak, maka masanya akan tiba untuk hidup dari mayat ini. Ia tidak semestinya siapa. Saya sudah separuh paham. Ibu bapak, mereka paham. Tetapi oleh sebab Datuk yang mengatakannya, sememangnya boleh dipercayai. Sekurang-kurangnya, Datuk tidak akan menyakiti kita seperti bidadari-bidadari keseluruhannya. Sementara hari sudah gelap, bawa sahaja mayat abang ke hospital. Hari itu adalah hari yang tinggal. Saya tidak tahu mengapa ia gelap begitu cepat. Baru pukul 5 petang, hari semakin gelap. Datuk memandang ke arah beberapa awan gelap yang melayang di langit. Bercakap, cepat, jika tidak, sudah terlambat. Saya memandu kereta itu. Datuk menghalang saya. Kemudian keluar dari hospital. Sebuah gerabak berkembar ditarik dari belakang dinding. Saya hanya melihatnya dalam rancangan TV. Kuda jantan, kulit sebuah gerabak parket, 2 ekor kuda besar yang menjulang tinggi sedang berjalan. Tarik kereta dan datang. Bawa abang Anda ke gerabak dengan cepat. Ayah saya dan saya membawa mayat abang saya ke dalam kereta. Seterusnya, ayah dan ibu. Kemudian dia duduk di kedudukan bingkai di hadapan gerabak. Angkat cambuk. Kereta itu berlari serta-merta. Saya tidak tahu bilakah ayah akan menaiki gerabak. Itu sahaja. Abang, sekumpulan 5 daripada kami bergegas ke hospital itu. Datuk telah duduk di bahagian belakang gerabak dengan moskit di tangan, berhati-hati melihat ke belakang. Mengikuti pandangan keluar, tingkap saya baru tahu apa yang Datuk gugup. Apabila saya masuk ke dalam kereta, jenius baru mula menjadi gelap. Dan sekarang, di luar kereta gelap seperti tengah malam. Pemandangan di sekelilingnya benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Seram pelik menyelubungi segala-galanya. Walaupun tengah malam, apabila hari paling gelap, cahaya bulan turut bersinar. Atau lampu bandar. Tetapi sekarang di luar sana gelap adalah tidak munasabah. Seperti kita berjalan di neraka. Detik seterusnya akan ada tiupan angin dari semua arah. Mula mengoyakkan gerabak. Bingkai gerabak kayu terus bergegar, mengeluarkan bunyi berderit. Kemudian, secara beransur-ansur terdapat unsur nadir, seperti suara ramai orang yang berbisik. Semakin bising. Nampaknya ada orang ramai yang mengejar gerabak banyaknya. Datuk, apa yang berlaku? Jangan takut, atau sekumpulan hantu yang kesepian. Awak, jaga abang awak. Setelah berkata demikian, dia menyalakan guru di tangannya. Buang ke belakang kereta dengan bunyi yang kuat. Jeritan dan sorakan kedengaran tidak jauh dari belakang. Tetapi selepas itu, gelombang bunyi yang lebih kuat dan kuat menyapu. Itu angin di luar gerabak pun tidak dapat didengari. Ayah tiba di belakang kereta dari kedudukan Ma, berhenti di belakang gerabak bersebelahan dengan Datuk. Mereka menjerit dan memarahi, menghalau hantu yang kesepian itu. Tetapi mereka terlalu ramai. Saya dapat merasakan gerabak itu bergegar dengan kuat. Kuku yang tidak terkira banyak mengoyakkan setiap sisi gerabak kayu. Hampir nak bersurai. Akhirnya, keseluruhan tingkap gerabak tercalar dan dipecahkan. Kepala babi besar menjulur masuk melalui tingkap, merenung sepasang mata merah darah. Muka besen darah dan gigit saya. Saya akan menghulurkan tangan untuk melawan. Baru sahaja tarinya hendak menusuk saya, gerabak itu tiba-tiba bergolek tanpa kawalan. Terbelah dan terbelah, dan abang tercampak keluar dari gerabak. Saya tiba-tiba tidak sadarkan diri. Buka mata Anda semula. Saya terbaring terlentang di atas tanah berlumpur. Gelap gulita di langit. Tiada cahaya bulan dan bintang.
kelihatan dikelilingi oleh serpihan-serpihan gerabak yang pecah. Tidak jauh, 2 ekor kuda jatuh ke tanah, berlumuran darah, dan tercungap-cungap. Datuk dan ibu bapak sudah tiada. Tapi hantu-hantu yang kesekian itu telah merangkak di seluruh badan saya. Walaupun badan tidak mempunyai luka, tetapi saya dapat merasakan mereka mengoyakkan roh saya. Kesakitan jiwa yang mendalam itu bukan datang dari badan, tetapi saya mampu berdiri. Tetapi kesakitan yang teruk menyebabkan saya tidak dapat bergerak. Panggil Datuk, tetapi tekak tidak dapat membuat satu bunyi pun. Siapa yang akan menyelamatkan saya? Hanya ada satu pikiran dalam hati saya. Pada masa ini, bunyi datang dari sekeliling. Dalam gelap, saya nampak satu sosok yang kabur bangun dari runtuhan. Adakah itu Datuk? Masih ayah? Ayah. Saya melihat dia berdiri dengan susah payah dari tanah, kemudian mengambil langkah yang sangat kaku. Seperti zombie, langkah demi langkah, ia bergerak ke arah saya. Apabila Anda cukup kuat, saya baru dapat melihatnya dengan jelas. Muka pucat itu tidak berdarah. Itu abang saya, penuh dengan berlumuran kotoran, seperti artefak yang baru digali. Saat dia muncul, rasa beratnya tiba-tiba hilang. Semua hantu hilang. Abang menghulurkan tangannya kepada saya. Suara yang dikenali datang bersama saya. Maafkan saraf saya yang rapuh kerana membuat saya pengsan lagi. Hilang kesedaran. Kebangkitan saya semula dikejutkan. Apabila Anda membuka mata, Anda mendapati diri Anda dibebani oleh orang lain. Dari ais yang sejuk hingga terasa seperti mayat. Lihatlah dengan rambut kerinting yang ikonik itu abang saya. Ialah abang saya yang sudah mati. Dia berada di belakang saya sekarang. Berjalan dengan susah payah, seperti zombie. Atau pada masa ini, dia adalah zombie. Abang cakap, perlahan-lahan, suaranya tiba-tiba menghilangkan ketakutan saya. Masih nada lembut botau itu. Bangun. Abang, ini betul-betul awak. Abang sudah balik. Saya sangat merindui awak, ibu bapak saya, dan saya sangat merindui meletakkan kepala saya pada batang leher abang saya. Tidak pernah terpikir sebelum ini. Boleh jadi macam zaman anak-anak lagi, abang. Lo tahu, awak telah dewasa. Ada beberapa perkara yang Anda perlu hadapi, abang. Apa yang awak cakapkan? Kenapa saya tidak paham? Mana ibu dan ayah? Jika mereka tahu, Anda sudah kembali sangat gembira. Dan Datuk, abang tahu tak? Datuk juga ada di sini. Tidak bercakap. Ia mengambil masa yang lama untuk perlahan-lahan mengeluarkan beberapa perkataan. Saya tidak dapat melihat wajahnya, tetapi suaranya bergetar. Lo tahu, pikirkanlah. Sudah berapa lama Anda tidak berjumpa dengan Datuk? Sudah berapa lama saya tidak berjumpa dengan Datuk? Sekali lagi Datuk terlintas di pikiran. Wajah yang baik hati dan nenek Kuba cari dengan teliti. Dengan semua kenangan tentang Datuk. Kali terakhir kami melawatnya ketika dia sakit. Dia mempunyai penyakit yang serius dan serius, menjadi kurus dan kurus. Saya dan abang saya berdiri betol-betol di hadapan katilnya. Saya ingin mendengar dia menceritakan kisah bersembang buat kali terakhir. Ayah memberitahu kami bahwa Datuk sudah kehabisan tenaga. Pada masa yang sama, saya ingat persekitaran gelap di sekelilingnya tiba-tiba menjadi terang. Deretan banglo yang berbau kotoran, laluan desa yang bercampur dengan rumpai dan najis hayuan, lembu yang berlutut dan berehat di hadapan palung batu. Adegan Datuk di kampung halaman luar bandar muncul di hadapan mata. Kawan, di mana ini? Baru buka mulut. Pemandangan sekeliling berubah lagi. Datang ke sekolah rendah yang saya pergi bersama abang saya. Saya berada di tingkatan 2. Ketika itu, abang saya di tingkatan ke-6. Sebaik sahaja saya ingat loceng selepas kelas. Saya berlari ke kelas abang saya, memprovokasi pelajar dalam kelas mereka untuk menghantar ke sekolah. Dikatakan bahwa abang saya mempunyai seorang abang yang melekit. Seterusnya ialah sekolah menengah saya. Cinta pertama sekolah menengah, semasa perayaan tahun baru, kesedihan, dan kegembiraan. Masa manis dan pedas. Adegan dalam hidup saya yang singkat selama 23 tahun adalah bernyala-nyala, berubah dengan pantas di hadapan mata. Akhirnya, abang saya membawa saya tiba di lebuh raya yang tidak dikenali. Saya pelik dan takut di sini.
Sebuah truk terbalik di tepi jalan tidak jauh di hadapan. Orang ramai yang tidak terkira, banyaknya berkumpul dalam satu kumpulan di belakang abang saya. Melalui orang ramai ke tengga-tengga mereka. Sebuah kereta kecil yang berlumuran darah muncul di hadapannya. Pada seluruh badan saya, masa ini tiba-tiba sebak. Badan Anda tidak boleh menggigil, peluh size cacar tidak dapat berhenti mengalir keluar dari dahi. Sama seperti semasa saya memandu, bahwa ibu bapak Anda membela-bela di jalan. Mereka kelihatan sama dalam ketakutan di dalam kereta. Tetapi, mari kita pergi. Abang 2 tahu membawa saya melalui orang ramai. Lalu, di tepi kereta, saya tidak dapat menahan diri daripada melihat ke arah kereta. Saya melihat serpihan dan kesan darah barisan hadapan sedan itu. Ia terhimpit sepenuhnya oleh lori yang bergolek. Daging dan darah kabur bercampur dengan keluli di tempat duduk belakang. Kedua-dua lelaki itu langsing dan berpelukan erat. Untuk sesaat, saya nampak kepala jenderal yang tidak berdaya itu. Wajah budak lelaki itu menjenguk keluar tingkap muka saya yang berlumuran darah. Air mata saya tidak dapat berhenti mengalir, abang. Saya sudah paham, jiwa yang hilang dalam zon terang, yin dan yang, badan mereka belum hilang. Daya hidup sepenuhnya. Bolehkah Anda kembali hidup? Semuanya bergantung pada nasib baik. Tetapi, kadang-kadang melihat orang, saya hampir mati dalam kemalangan itu. Jiwa telah mengikuti. Ibu bapak terapung agak jauh. Tetapi, masih ada peluang untuk hidup. Jadi talian hayat ini adalah sebahagian daripada kewujudan kejahatan, mengambil kesempatan daripada mereka memukau orang yang baru saja meninggal dunia. Ibu bapak yang tidak menyadari bahwa mereka sudah mati, ambil saya sebagai anak kecil. Saya mahu meletakkan perkara yang sama, abang yang cedera parah, dibawa ke tempat yang dikenali di yin dan yang. Jadi, abang saya balik, mereka tidak berbohong kepada saya. Abang saya yang paling risau. Mana kami nahan terawak balik? Bagaimana dengan Anda? Maka Anda tidak perlu risau. Oleh sebab, saya ada di sini, saya tidak bercadang untuk kembali. Lagipun, mereka bersusah payah menghubungi saya. Ia tidak sepatutnya semudah itu untuk meletakkan saya kembali. Saya tidak tahu berapa lama. Kami datang ke pintu hospital bandar. Angin raksasa itu membungkus awan hitam di atas hospital. Tidak terkira banyaknya hantu yang kesepian, suka berkeliling. Kami akan melalui koridor, datang ke pintu masuk ward pesakit dalam. Ketika ini terdengar bunyi sehelai kaca pecah, hantu yang bertukar menjadi babi hutan, masuk melalui tingkap yang pecah dari luar, menduduki koridor. Harimau merenung kami dengan teliti. Bilik kedua di hadapan Botao ialah bilik Anda. Awak, balik. Saya akan menahan mereka untuk Anda. Seekor babi hutan menerkam kami pada masa ini. Jeritan nyaring datang dari hujung koridor. Sekumpulan raksasa berani bersikap sombong. Saya melihat datuk saya membawa pistol dan guruh di tangannya. Pergi ke hadapan ibu bapak. Mereka berada di kedua-dua belah pihak. Dan di belakang mereka, kemudian muncul barisan panjang yang besar. Berpuluh-puluh orang memegang semua jenis gaya lelaki di tangan mereka. Ikut belakang datuk. Kuba lihat dengan teliti. Saya kenal dengan ramai orang ini. Datuk, saya, nenek, dan nenek. Atuk juga mempunyai bapak saudara yang meninggal dunia akibat kanker tahun lepas. Kawan baik yang berehat dari sekolah dengan leukemia. Xiao. Malah, semasa saya di sekolah menengah, ini semua adalah saudara Mara dan kawan-kawan saya yang telah meninggal dunia. Datuk memegang pistol di tangannya. Jerit nenek moyang keluarga Liu kepada barisan di belakang. Kawan. Anak-anak kecil ini akan menyusahkan cucu-cucu Liu tua kita. Tuhan, kami di sini untuk melihat siapa yang berani. Berpuluh-puluh orang dengan cepat mengisi koridor, mengelilingi saya dengan ketat. Di tengah-tengah, tiba-tiba, hantu melolong di luar tingkap sudah tiada. Kepala babi itu juga tidak nampak satupun. Saya dikelilingi oleh orang ramai. Diam-diam, datang ke ward 2. Sayang, pegang saya dalam pelukan awak. Kali ini, giliran saya pula. Untuk berdiam diri, ibu saya mengesat air mata saya, membelai kepala saya, nak. Jaga diri Anda dengan baik pada masa hadapan. Kami semua di sini untuk memberkati Anda. Tengok, ayah awak, keluarganya tinggal bersama untuk masa yang lama.
Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya, dia memberi saya peluang itu, supaya saya boleh menyaman mereka secara individu, kembali ke dunia saya. Jeritan burung di luar, tingkap menyadarkan saya dari tidur saya. Saya bangun dari katil hospital. Sinar matahari keemasan menyinari bahu Anda. Cubit tangan dan picit kaki Anda, seperti baru belajar berjalan, turun dari katil hospital, dan datang ke koridor. Di koridor, pesakit dan dokter yang datang dan pergi, ada di mana-mana. Seorang wanita juru rawat yang cantik, datang berhadapan. Selepas mata besarnya yang berair melihat saya, letakkan tangan Anda di atas mulut Anda. Saya tersenyum kepadanya. Dia memalingkan kepalanya, dengan teruja, dan berlari ke Liu Botao. Pesakit sudah bangun. Pergi, dan beritahu dokter, Liu Botao sudah bangun. Ini, untuk dia, ia juga merupakan satu kejutan kebangkitan daripada kematian. Saya Kyuuba mempercepatkan langkah saya dan berjalan ke hadapan, terdesak untuk mengesahkan satu perkara. Tiba-tiba suara di belakang saya menghalang saya. Botao, kemana Anda pergi dengan tergesa-gesa? Saya akan sentiasa ingat suara hangat ini. Patah, balik. Saya melihat matahari. Seorang pemuda berkerusi roda, senyum kepada saya. Ia adalah pagi 29 Desember, Timur, Pusat Bandar, Kemalangan Jalan Raya, serius berlaku di Lebuh Raya. Sebuah kereta kecil dan sebuah van bertembung dengan ganas. Perlanggaran. Perlanggaran menyebabkan dua penumpang di barisan hadapan kereta maut di tempat kejadian. Dua penumpang di barisan belakang selepas kemalangan, sehingga 2 minggu selepas penyelamatan kecemasan, dia berjaya bangun, mengikut siasatan awal. Lori kemalangan itu disyaki terlebih muatan. Memandu laju dan menukar lorong secara haram sebelum kemalangan. Van itu, ketika kejadian, memandu di Lebuh Raya, tidak mengikut lorong yang ditetapkan. Perubahan lorong secara tiba-tiba menyebabkan perlanggaran dengan kereta. Kejutan yang kuat menyebabkan bahagian hadapan kereta bertukar bentuk dengan teruk. Dua penumpang di barisan hadapan berumur 52 dan 50 tahun. Mati di tempat kejadian. Mereka yang terselamat daripada kemalangan, dua penumpang lelaki di barisan belakang. Selepas 2 minggu, akhirnya bangun pada 29 Desember, nyawa tidak dalam bahaya. Selepas kemalangan, jabatan bomba dan kaki tangan, kecemasan bergegas ke tempat kejadian. Aktifkan bantuan kecemasan. Dua penumpang lelaki di barisan belakang. Dia dihantar ke hospital tepat pada masanya untuk diselamatkan. Selepas tempoh rawatan yang panjang dan pemantauan koma, akhirnya pada 29 Desember, kedua-duanya akhirnya sadar semula dan mengesahkan bahwa nyawa tidak dalam bahaya. Baozi semua dalam bahasa. Terima kasih atas sokongan Anda.